Iaitu bermula dengan taubat. Kata Syekh Abdul Qadir, tidak ada jalan yang lain untuk menuju ke jalan akhirat melainkan taubat. Taubat yakni ar-rujuk, yakni rujuk, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taubatu rujuk. Taubat itu ialah rujuk, yakni kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada jalan lain untuk kita nak balik ke negeri akhirat, untuk kita nak selamat di dunia dan juga di akhirat melainkan taubat. Itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana nak jadikan sifat taubat itu pada diri? Muncul sifat mahmudah yang kedua, iaitu al-khauf. Bila ada perasaan takut pada Allah, baru boleh taubat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Dihormati pengurusi, para imam, para bilal, tuan guru, para alim ulama, para asatizah, hadirin puasa serta tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, sama kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya, pada malam yang penuh barakah ini dapat kita bersama-sama berhimpun lagi dalam rumah Allah. Sifat mazmumah, kalaulah tidak ada sifat makan banyak, loba atas makanan, dia panggil syarhut ta'am, maka kuranglah sifat mazmumah yang lain. Juga dengan marah, sifat marah inilah sifat pertama yang dalam hati, yang disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Siapa yang dapat mengawal kemarahan dia, wal kadhiminal ghaid, maka orang ini tidak ada dengki, tidak ada kedekut, tidak ada hubbul jah, tidak ada sifat kemegahan, tidak ada sifat kasih akan dunia, tidak ada takabur, sebab kontrol marah sahaja. Begitu juga dengan bahagian yang ketiga dalam kitab ini, sifat-sifat mahmudah, sifat terpuji 10. Kita baru bincang 2, taubat dan al-khauf, dan kita berada di pertengahan sifat mahmudah yang ketiga, iaitu zuhud. Iaitu bermula dengan taubat. Kata Syekh Abdul Qadir, tidak ada jalan yang lain untuk menuju ke jalan akhirat melainkan taubat. Taubat yakni ar-rujuk, yakni rujuk, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taubatu rujuk. Taubat itu ialah rujuk, yakni kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada jalan lain untuk kita nak balik ke negeri akhirat, untuk kita nak selamat di dunia dan juga di akhirat melainkan taubat. Itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana nak jadikan sifat taubat itu pada diri? Muncul sifat mahmudah yang kedua, iaitu al-khauf. Bila ada perasaan takut pada Allah, baru boleh taubat. Takut pada Allah ni dua jenis, dua perkara yang kita boleh kaitkan. Sama ada takut pada Allah itu memang betul-betul kita kenal Allah, ataupun takut itu adalah takut kita tak selamat di negeri akhirat. Maka ni juga boleh dikira sebagai al-khauf. Dan dalam al-khauf juga dibincangkan dengan ar-raja. Al-khauf, ar-raja. Al-khauf takut, ar-raja pengharapan kepada Allah. Mesti ada. Dan bila sebut al-khauf dan ar-raja, mesti ada pada seluruh orang yang nak balik-balik kepada Allah. Melainkan bila dia dah nazak, dah tenat, al-khauf tak ada lagi dah dalam dirinya. Kena buang jauh-jauh al-khauf ni.
Tetapi yang ada pada ketika itu 100% ialah ar-raja, iaitu pengharapan kepada Allah. Barulah ketika itu dia akan suka untuk temu dengan Allah. Siapa kata yang man ahabba liqa Allah, kata Nabi. Siapa yang suka untuk bertemu dengan Allah, habballahu liqa'ahu, maka Allah juga akan suka untuk temu dengan dia. Baik, jadi bagaimana pula untuk mendapatkan sifat takut ini, iaitu yang kita bincangkan tentang zuhud. Bila ada perasaan takut, maka sifat mahmudah yang ketiga muncul, iaitulah zuhud. Dan zuhud kita telah bincang pada kuliah yang lalu. Ni kita flashback sikit tengok apa dia makna zuhud itu. Banyak ulama-ulama telah menggariskan definisi zuhud ini. Antara yang disebutkan ialah berpaling daripada kesenangan dunia dan dia hanya menuntut kepada kesenangan akhirat. Itu antara definisi zuhud. Dan antara lain ialah dia hanya menyimpan apa yang nak dipakai sahaja, sekadar-kadar yang ada sahaja dalam dunia untuk dia makan, minum, pakai, itu sahaja dalam dunia. Hanya untuk hajat dia saja, tidak berlebih-lebihan. Maknanya tak kehendak tu tidaklah, hanya keperluan saja. Itu juga dipanggil zuhud. Dan banyak lagi istilah-istilah yang lain yang ulama-ulama sebutkan. Dan bila kita sebutkan, bila adanya sifat zuhud itu, maka akan dikasihi oleh Allah dan akan dikasihi oleh manusia. Itu yang disebutkan. Dan kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, zuhud ini datang dengan sebab adanya ilmu. Zuhud ini datang dengan sebab adanya ilmu. Kerana dibawakan dalil daripada surah Al-Qasas ayat ke-80. Ya, ini kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala alladhina utul ilma wailakum sawabullahi khairul liman amana wa amila salihan. Ya, ini berkata orang-orang yang didatangkan ataupun diberikan ilmu, Allah berikan ilmu kepada dia. Ini cerita pasal siapa ni? Pasal Qarun, kita sebut dulu kan? Pasal Qarun bermula daripada ayat 78, 79. Sebab bermula daripada ayat 79 lagi, yang mana kata Allah dalam surah Al-Qasas, fakharaja ala qaumihi min zinati, fakharaja ala qaumihi fi zinatihi. Bila mana keluarlah Qarun itu pada kaumnya, fi zinatihi, dengan kemewahannya, perhiasan-perhiasannya, yakni dengan kekayaan dia lah, dia bawa keluar dan ditunjukkan kepada kaum dia. Maka kata orang yang melihat, qala alladhina yuridul hayatad dunya, kata orang-orang yang ketika mana tengok Qarun ini, dia tengok Qarun, orang-orang ini dia kehendakkan perhiasan dunia ataupun dia berkehendakkan kehidupan yang mewah dalam dunia. Dia kata apa? Dia kata ya laitalana, dia kata alangkah bagusnya, ya laitalana misla ma utiya Qarun innahu ladzu hazzin azim. Dia kata alangkah bagusnya kalau kita juga dapat sama macam Qarun. Ini siapa yang sebut? Ya, ini orang-orang yang berkehendak nak dunia. Orang yang hatinya cenderung. Sebab tu kalau kita tengok orang yang ada pakai mewah sikit daripada kita contohnya, tiba-tiba kita kata Allah bestnya kalaulah kita nak macam tu kan boleh. Ayat ini sama macam ayat ini dalam keadaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi berbeza bila mana ada disebut dalam tasawuf, dia panggil ghibtah. Ghibtah ni dia nak macam tu juga, tapi dia tak menjatuhkan orang lain, tapi dengan syarat dia tidak menghilangkan akhiratnya. Tapi sama tak yang mana Allah sebutkan kepada orang-orang yang bila tengok Qarun ni, orang yang nakkan dunia, pastinya dia nakkan dunia, akhirat tak ada lagi dah. Maka dia kata ya laitalana, Allah alangkah bagusnya kalau kita juga dapat sama macam Qarun. Tapi Allah sebut dalam ayat seterusnya, wa qala alladhina utul ilma, ni ayat yang kita baca ni. Dan bila mana orang-orang yang didatangkan ilmu ini, maknanya dia ada ilmu, dia tengok pada Qarun, dia kata celakalah engkau, kerana sawabullah khairul liman amana wa amila salih. Ganjaran Allah itu, pahala Allah itu lagi baik daripada ataupun lagi baik untuk orang-orang yang beriman dan juga orang yang beramal saleh. Maka kami tak mau benda-benda itu semua. Sebab pahala Allah ataupun ganjaran Allah itu lebih besar daripada apa yang kamu dapat. Satu kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili di sini dalam kitab zuhud ini ataupun bab zuhud ini, dia katakan bahawa zuhud ini dia boleh hilang dengan sebab adanya ilmu. Dan kata dia zuhud ini juga ada 3 pangkat ataupun 3 darjat.
Darjat yang paling rendah kata dia satu orang yang nakkan hatinya cenderung kepada dunia, tapi dia mujahadah, bersungguh-sungguh untuk lawan. Hati itu masih lagi cenderung kepada dunia, nak dunia, nak dunia, nak dunia, tapi dia cuba lawan. Mujahadah, dia cuba lawan. Dan yang ini kata Syekh Abdul Qadir, dia belum sampai tahap zuhud lagi. Dia masih lagi berada pada permulaan zuhud. Mana paling rendah lah ni. Mana kalau dia cuba untuk nak menjadikan dirinya seorang yang zahid, zahid ni mana orang yang zuhud, maka walaupun hatinya cenderung, dia cuba lawan. Itu dah dikira sebagai permulaan nak pergi ke zuhud, step ataupun darjat yang seterusnya. Darjat yang kedua rendah lah, bukan kedua tinggi. Kedua yang rendah ialah orang yang berada dalam hatinya berpaling daripada dunia dan hatinya tak cenderung kepada dunia langsung. Maknanya kalau dunia datang pada dia pun dia tak mau. Sebab apa? Dia nak cuba elakkan dirinya. Sebab ni peringkat awal. Peringkat awal, kalau dunia tu datang pada dia pun dia cuba tak nakkan dia. Sampai hatinya pun tak cenderung langsung kepada dunia. Ini adalah zuhud, tapi peringkat bawah. Sehinggalah peringkat yang ketiga rendah, kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, hatinya itu juga tak cenderung kepada dunia, tetapi dia tidak menolak dunia. Nampak beza. Sebab kadang kalau kita lihat ada orang yang terus tolak dunia, dia kata itu zuhud paling tinggi. Tak, itu zuhud rendah. Sebab orang-orang yang hatinya zuhud paling tinggi, dia tak tolak dunia, cuma dia tak pakailah untuk dia. Sebab kalau kita tengok daripada buku surat sebelah, kita tengok dah, kita bincang pada kuliah yang lepas, Aisyah radhiyallahu anha bila diberikan beratus ribu dirham, dia tak tolak, dia ambil. Tapi apa dia buat? Dia bagi pada orang yang memerlukan. Sehingga bila bagi-bagi ni terlupa untuk diri dia. Sehingga hamba dia kata, wahai Aisyah, dia kata, wahai ummul mukminin, wahai ibu kepada orang-orang yang beriman, alangkah bagusnya kalau kita ambil 1 dirham, kita beli makanan untuk buka puasa kita. Aisyah kata, pasal apa tak bagi tahu aku tadi? Menunjukkan apa? Menunjukkan dia tak nak pun dunia ni, tapi dia tak tolak dunia, dia ambil, dia bagi pada orang. Orang bagi pada dia bagi pada orang. Itu juga disebutkan sebagai zuhud. Sayyidina Uthman ibn Affan antaranya, Abdul Rahman bin Auf, mereka juga zuhud. Cuma mereka tak letakkan dunia tu dalam hati. Ini peringkat tinggi ni. Sebab tu kita kena tahu peringkat-peringkat ni. Bukan maksud tolak dunia terus, kena pakailah singlet koyak-koyak, roti kirai pakai. Itu zuhud juga, tapi sebenarnya itu zuhud rendah, bukan zuhud tinggi. Zuhud terendah, zuhud tinggi ni dia boleh pakai benda yang dia ada. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allah yang suruh kita pakai benda yang cantik-cantik, bagi tahu pada orang nikmat-nikmat yang Allah bagi. Cuba tengok bagaimana Imam Malik bin Anas keluar daripada tempat dia untuk mengajar anak-anak muridnya. Dia pakai apa? Baju yang cantik-cantik. Perfume, minyak wangi, atar yang dia pakai ialah wangi-wangian yang paling wangi sekali. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma nak mengajar di madrasah rumah dia, dia pakai pakaian yang paling cantik, tuan-tuan. Semua hebat-hebat belakang. Takkanlah mereka ni tak zuhud, takkan kita lagi zuhud pada dia. Kalau pakai baju tu cantik, ini zuhud, pakai tu cantik, ni tak zuhud lah ni. Zuhud tu kena faham bab zuhud ni. Jadi zuhud yang tinggi ialah bila mana dia tak tolak dunia, dia ambil, tapi bukan untuk dia sebenarnya, untuk orang lain. Jadi itu yang disebutkan pada kuliah yang lalu. Baik, kita masuk pada muka surat 182. Kita berhenti pada perenggan dan ketahuilah olehmu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum bi ulumihi fi dharaini amin ya rabbal alamin. Dan ketahui olehmu bahawasanya sebab bagi zuhud itu 3 perkara. Yang pertama, takut akan api neraka, dan iaitu zuhud sekalian yang takut. Baik, kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, sebab-sebab untuk jadi zuhud itu ada 3. Yang pertama ni kerana dia takutkan api neraka. Dia takut, pasal tu dia tak mau lebih-lebih dalam dunia. Takut, banyak ancaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terlalu banyak ancaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau kita tengok dalam bab-bab yang lain, antaranya tajuk mengenai tentang kasih akan kemegahan. Yang ni banyak Allah bagi. Kenapa orang-orang ini takut kepada neraka? Sebab Allah sebut dalam surah Hud ayat ke-15 dan ayat ke-16, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Siapa yang berkehendakkan dunia dan segala isinya ataupun perhiasan-perhiasannya. Apa maksud perhiasan ni? Semualah. An-nisa, isteri, perempuan, wal banin, ini anak-anak, harta benda, zahab, wal fiddah,
emas dan perak, ni semua perhiasan ni. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berkehendakkan dunia dan segala perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, maka kami akan sempurnakan untuk mereka. Mana kalau dia nak dunia, aku boleh bagi, kata Allah. Wahum fiha la yubkhasun, dan aku takkan, kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan berikan kepada mereka tanpa kami kurangkan sikit pun. Ambil kalau kamu nak dunia. Tapi Allah jawab apa untuk akhirat? Allah kata ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka ini orang-orang yang suka kepada dunia, yang nakkan perhiasan dunia. Mereka kata Allah, mereka ini ialah orang yang di akhirat besok tak dapat apa-apa, melainkan mereka ini ialah ahli neraka Allah. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Apa yang mereka lakukan dalam dunia ni semua sia-sia belaka. Tak jadi apa. Kosong. Dia buat apa semua kosong. Sebab itu bila kita takut dengan ayat ini, sebab bila mana Allah sebutkan kalau kamu nak dunia, boleh, Allah boleh bagi. Tapi ingat, di hari akhirat kamu hanya ada itu saja, iaitu kamu akan dihumbankan ke dalam api neraka Allah. Sebab itu yang pertama, sebab-sebab untuk menjadi zuhud ialah dia takut. Kalau aku dunia lebih sangat ni, takut aku dihumbankan ke dalam api neraka Allah. Banyak lagi ayat-ayat yang lain yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Antaranya yang Allah sebutkan dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-20 antaranya, man kana yuridu harthal akhirah. Siapa-siapa yang berkehendakkan keuntungan hari akhirat ataupun tanaman-tanaman hari akhirat, nazid lahu fi harthihi, maka kami akan tambahkan kepadanya keuntungan besok di hari akhirat, ataupun tanaman-tanaman hasil mereka di hari akhirat. Siapa dia? Orang yang nakkan hari akhirat. Tapi kata Allah, wa man kana yuridu harthad dunya, siapa yang nakkan keuntungan dunia ataupun tanaman-tanaman yang ada perhiasan-perhiasan yang ada di dunia, nu'tihi minha, maka kami datangkan kepadanya, kami bagi pada dia. Tapi kata Allah, wa ma lahu fil akhirati min nasib, tapi tak ada baginya bahagian di dalam akhirat. Tak ada. Di dunia saja. Jadi kalau kita baca ayat-ayat ni semua, yang ni kita telah bincang ni pada ayat-ayat yang lepas ni, mana cerita tentang sifat mazmumah, kasih akan kemegahan, kasih akan dunia, ni ayat-ayat yang dibawa oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Jadi sebab untuk jadi zuhud yang pertamanya ialah dia takut besok di hari akhirat dia tergolong dalam golongan orang-orang yang ahli neraka. Dan kata Syekh Abdul Qadir, iaitulah zuhud sekalian yang takut, iaitu orang-orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mana orang ni boleh jadi orang yang zuhud. Yang keduanya, macam mana nak jadi orang yang zuhud, ialah gemar pada nikmat akhirat. Mana dia suka kepada nikmat akhirat. Dalam Quran cukup banyak Allah sebutkan tentang akhirat. Macam-macam nikmat ada dalam akhirat. Dia suka. Ya Allah, bestnya kalau masuk dalam syurga. Pasal apa best? Pasal dalam syurga ada jannatun tajri min tahtihal anhar, sungai ataupun syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Dan air yang ada di dalam syurga ni semua air yang berbeza-beza. Ada laban, ada susu, ada asal, ada madu, ada khamar, ada arak, macam-macam air, ada buah-buahan, fawakih, cukup banyak, macam-macam ada. Seronok. Bukan makanan, minuman saja, ada hurun ain, ada bidadari, orang perempuan, ada wildan, ini laki-laki yang gagah perkasa. Dan semua dia akan jadikan muda abkaran. Mana bila kita dengar cerita ni, ya Allah bestnya. Bila best tu, dia tak nak kerja dunia lagi dah. Sebab untuk jadi zuhud, bila mana dia dengar perkataan di hari akhirat seronok, macam-macam ada, inna ashabal jannatil yawma fi syughulin faqihun. Allah sebutkan ini orang-orang yang duduk dalam syurga Allah ni semua sibuk dengan apa yang ada dalam syurga Allah. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin faqihun hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal ara'iki muttaqi'un wa lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un, kata Allah. Jadi mereka didudukkan di atas apa panggil? Pengantin tu panggil? Pelamin-pelamin. Gitulah. Bukan maksud pelamin macam kita punya ni, tak bercanggih sangat. Sebab di sana dibentangkan permaidani yang indah-indah. Seronok bila mana kita dengar, bila mana Allah sebutkan dalam syurga tentang adanya air-air, adanya wasururim marfu'ah, katil-katil yang diangkat, wa akwabim mawdu'ah, gelas-gelas yang dihidangkan, diletakkan.
Kan? Ini semua ada satu gambaran yang cantik. Bila dengar perkataan syurga ni yang ada isi dalam dia, yang seronok bila duduk dalam syurga, maka dia cenderung untuk nak balik ke sana. Aku nak duduk dalam syurga, dia tak mau kejar dunia lagi. Itu sebab dia boleh jadi zuhud. Sebab itu ini lebih tinggi daripada yang pertama, kata Syekh Abdul Qadir. Orang yang harapkan syurga ini, orang yang harapkan akhirat ini lebih lagi, martabatnya lebih tinggi daripada orang yang zuhud tapi dia takut neraka. Dia takut neraka. Pasal apa? Orang yang takut dia panggil ar-raja'. Orang yang nakkan syurga dia panggil orang yang takutkan syurga dia panggil al-khauf. Orang yang nakkan syurga dia panggil ar-raja'. Al-khauf ni orang yang takut kepada neraka. Takut macam-macam, takut al-khauf. Tapi bila orang yang gemar kepada hari akhirat, orang yang nak masuk ke dalam syurga Allah dipanggil sebagai ar-raja', pengharapan, seronok. Jadi orang ar-raja' ini lebih tinggi daripada al-khauf. Pengharapan ini, orang-orang yang berharap ini, dia lebih tinggi daripada orang yang takut. Kategori zuhud lah. Dan zuhud yang terjadi daripada zuhud sekalian yang harap. Jadi ini adalah untuk orang-orang yang zuhud, tetapi zuhudnya adalah zuhud yang mengharap. Mengharap apa? Mengharap balasan daripada Allah. Dan bermula ibadah serta harap lebih afdal daripada ibadah serta takut, kerana harap itu melazimkan ia akan kasih. Sebab itu kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandiri, ialah orang-orang yang bila beribadah dia lebih banyak berharap kepada Allah, afdalu minha 'alal khauf. Lebih lagi baik ataupun lebih lagi afdal daripada orang yang beribadah kerana takut. Tapi dia mesti mula pada situ dulu. Kan kita ni belajar, kita mesti tak boleh main langkah-langkah. Kita mesti lalu satu persatu, step by step. Kita mesti ada perasaan takut ni dulu. Lama-lama mesti ada perasaan ar-raja' pula, pengharapan pula pada Allah. Lama-lama al-khauf pun tak ada, ar-raja' pun tak ada. Semata-mata semua buat ni hanya kerana cinta Allah saja. Itu memang peringkat dia. Dia tak boleh tiba-tiba hari ni belajar, besok buat aku dapat teruslah redha Allah. Terus lompat, tak boleh. Dia punya laluan tu mesti kena lalu dulu. Sebab itu kalau orang tanya, kalau macam mana kita nak dapatkan ikhlas, walaupun dia buat kerana nakkan kemewahan dunia, dia kena lalu benda tu dulu. Itu pun dipanggil sebagai ikhlas. Baru dia boleh buat ikhlas kerana nakkan syurga. Kemudian baru dia boleh buat ikhlas kerana nakkan redha Allah. Dia tak boleh besok tiba-tiba ikhlas, aku nak redha Allah dah. Aku buat ni kerana redha. Tapi dia tak lalu semua tu. Dia mesti peringkat by peringkat. Ikut orang lah. Kadang ada orang dia sekejap boleh sampai peringkat terus mendapat ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila sebut tentang zuhud ini, sebab-sebabnya yang pertama dia takut kepada api neraka. Yang kedua jadi mengharapkan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiganya itu yang lebih tinggi daripada dua-dua ni. Lebih tinggi daripada al-khauf, ini orang yang takut pada neraka, dan lebih tinggi juga pada orang yang mengharapkan akhirat. Dia kata bahawa adalah sebab bagi zuhud itu membesarkan diri daripada berpaling kepada yang lain daripada Allah Ta'ala, kerana membersihkan hati daripadanya. Ini orang-orang yang dia tahu bahawa yang dia nak besarkan itu hanyalah Allah saja. Yang ada di keliling ni semua adalah bukan besar. Sebab apa disebutkan untuk membersihkan hati daripadanya, hati dia ni, dia tahu bahawa Allah itu adalah maha besar. Yang ada di kelilingnya sini bukan besar. Sebab apa yang ada di kelilingnya, dia kata, dan menghinakan akan barang yang lain daripada Allah Ta'ala, dan itu zuhud sekalian arifin. Ini orang-orang yang arif, orang-orang yang mengetahui. Apa yang ada dalam dunia ni semuanya makhluk, maknanya semua tak besar. Siapa yang besar? Yang besar adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dia maka yang dia zuhud itu kerana apa? Kerana dia nak membesarkan Allah, kerana dia nak mensucikan Allah Al-Quddus. Yang ini bila mana kita faham orang ini martabatnya tinggi. Sebab dia bukan lagi zuhud kerana takut pada neraka. Dia bukan lagi zuhud kerana nakkan kemewahan dunia lagi, kemewahan akhirat lagi dah, kemewahan syurga lagi dah, tak. Mereka buat ini kerana nakkan redha Allah. Itu dia ada peringkat-peringkat dia. Dia nak buatkan zuhud ini bukan sebab dia terpaksa ambil, tak. Dia buat ini kerana dia nakkan redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu paling tinggi, iaitu orang-orang yang bukan kerana al-khauf, bukan kerana ar-raja', tapi dia mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Dan bahawasanya zuhud yang lebih sempurna, zuhud pada tiap-tiap yang lain daripada Allah Ta'ala pada dunia dan pada akhirat. Itu dia nak sebutkan tadilah. Zuhud yang paling sempurna ialah dia tak tinggalkan zuhud, ataupun dia buatkan zuhud itu bukan kerana dunia dan bukan kerana akhirat. Itu zuhud paling tinggi.
Dia buat zuhud tu adalah kerana Allah semata-mata. Aku ni zuhud, aku berpaling hati aku daripada dunia, aku tak mau dunia, dan aku tak nak juga akhirat. Tapi pasal apa? Pasal aku nak akan redha Allah. Allah suruh aku hidup sederhana, relax, tak ada kejar dunia sangat. Kan? Seperti Nabi SAW sendiri pun tak kejar dunia. Kalau Nabi nak dunia boleh tak? Boleh. Berapa ramai yang offer Nabi SAW dengan kemewahan, macam-macam ada. Tapi Nabi tak mau. Nabi suka hidup dalam keadaan macam tu. Sebab apa? Sebab Nabi tahu itulah bentuk zuhud yang Allah Subhanahu Wa Taala nakkan, supaya makhluknya nampak bahawa zuhud yang Nabi buat itu ialah zuhud yang paling tinggi. Nabi boleh kalau Nabi buat jadi kaya, maka orang yang miskin zaman sekarang ini untuk jadikan zuhud, dia akan arguelah dengan Nabi. Nabi kata zuhud tapi Nabi kaya. Tapi tak, bukan Nabi, sahabat-sahabat yang kaya. Tapi Nabi masih lagi dalam kategori zuhud yang paling tinggi, iaitu dia tak buat untuk dunia dan dia tak buat untuk akhirat, tapi dia buat kerana dia sayangkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu paling tinggi. Dan kurang daripadanya zuhud, kurang daripada zuhud yang itu ialah pada dunia sahaja, sama ada harta atau kemegahan atau bersedap-sedap atau lainnya. Maka dia zuhud itu kerana dunia, tapi dia masih lagi mengharapkan akhirat. Dunia tak ada, harta pun dia tak mau, kemegahan pun dia tak mau, pangkat pun dia tak mau, semua dia tak mau. Yang dia nak adalah akhirat. Itu bawah sikit daripada yang sempurna tadi. Yang seterusnya, dan kurang daripada ini zuhud, kurang daripada zuhud yang tadi, yang kedua ni, yang dia zuhud kerana dunia sahaja, dia kurang daripada itu adalah dia ambil pada harta sahaja, tapi tidak pada kemegahan dan lainnya. Atau zuhud pada setengah perkara dunia, pada yang setengah yang lain. Bahasa dia memang agak pelik sikit tuan-tuan, pasal dia translate daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu. Tu jadi gitu tu. Jadi dia agak pelik sikit daripada bahasa tu, sebab dia ambil daripada kitab Al-Arba'in fi Usuluddin Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Juga dia sebutkan begitu. Jadi bila ditranslatekan jadi pening sikit. Jadi saya simpulkan terus, senang. Yang pertama sekali, sempurna zuhudnya adalah dia tinggalkan dunia dan akhirat kerana Allah. Dan yang keduanya, dia zuhud itu kerana dunia. Dia zuhud tu, dia tak nak dunia, dia tak nak harta, dia tak nak pangkat, dia tak nak kemewahan, tak nak. Tapi dia nakkan akhirat. Ar-Rajak tadilah, dia simpulkan balik yang 1, 2, 3 tadi ni. Dan bawah daripada yang itu ialah dia akhirat pun dia nak, zuhud tadi itu akhirat pun dia nak, tapi dunia dia nak sebahagian, sikit-sikit nak. Harta ada nak sikit, kemewahan ada nak sikit, kemagahan pun ada nak sikit. Tapi kata Syekh Abdul Qadir, yang itu adalah sedaif zuhud, selemah-lemah zuhud. Kerana apa? Kerana bila munculnya kemegahan dalam hati, takut akhirnya akan hilang akhirat. So megah ni bila dah ada dalam hati, nak buang cukup susah. Bila dah ada megah ni maksudnya ada kemuliaan, ada pangkat yang tinggi, darjat yang tinggi. Bila ada benda tu, pengikut pun ramai, dia nak buang tu cukup susah. Sebab itu orang yang zuhud dia tak mau ni. Orang yang zuhud ni tak mau. Pernah satu hari diceritakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandiri, satu hari ada orang yang zuhud ini didengari oleh seorang raja. Maka raja ni dengar ada seorang yang zuhud di satu tempat. Raja ni pun nak datanglah pergi ziarah orang yang zuhud ni. Orang zuhud ni dapat tahu. Bila dia dapat tahu, maka dia pun hidangkan makanan untuk raja ni tadi, makanan yang mewah-mewah. Bila raja tu datang nak makan, dia pun makan pelahap. Pelahap tau mana makan punya sungguh-sungguh. Raja ni pun tengok tercengang. Dia kata orang ni zuhud tapi apa hal makan macam ni? Macam gitu kan. Akhirnya raja tu pun balik. Bila balik ni orang ni angkat tangan berdoa, Alhamdulillahilladzi sarafaka anni. Wahai Allah, terima kasih wahai Allah kerana Engkau telah memalingkan raja ni daripada aku. Bermaksud raja ni tak tahu yang dia adalah orang yang zuhud. Depan orang dia tak tunjuk. Tu kata hebat. Tapi bila belakang orang dia, kita depan orang nampak zuhud, belakang orang terbalik pula kita. Depan orang pun makan sikit, 2 helai mi je. Kan belakang orang 2 pinggan, tuan-tuan. Cukup beza kita. Itu zuhud. Jadi itulah selemah-lemah ataupun sedaif-daif zuhud, bila mana dia ambil sebahagian dunia, sebahagian harta, sebahagian akhirat, sebahagian dunia, sebahagian harta, sebahagian kemegahan, pangkat. Takut-takut dia akan jadi orang yang rosak hatinya. Dan bahawasanya perbezaan antara zuhud dan fakir. Dia nak bagi tahu pula apa beza zuhud dengan fakir. Jadi kalau ada orang yang miskin, tak ada harta, tu dikira sebagai zuhud juga ke? Bukan. Baik, kita tengok apa dia punya perbezaan. Bahawasanya zuhud itu terasing ia daripada dunia kerana taat
serta kuasa ia atas. Zuhud ini beza dengan fakir. Zuhud dia tinggalkan dunia, dia berpaling daripada dunia dalam keadaan dia mampu untuk nakkan dunia. Maksudnya dia boleh dapat dunia tu bila-bila masa saja. Dia boleh dapat dunia. Kalau dia nak balikkan dunia, dia nak kembali pada dunia, dia boleh dapat balik gaji yang mahal, dia boleh dapat balik pangkat yang tinggi, boleh dapat. Tapi dia tolak benda itu, maka itu dipanggil sebagai zuhud. Tapi adapun fakir katanya, adapun jika terasing engkau daripada dunia pada ketika gemar engkau padanya, maka itu dinamakan sebagai fakir. Fakir ni maksud miskin lah, apa-apa. Dia ni memang miskin, tak ada apa pun, duit pun tak banyak, pangkat pun tak tinggi, harta pun tak ada. Tapi hatinya tu, ya Allah, seronoknya. Macam tadilah, macam orang yang disebutkan tadi sebagai Qarun tadi kan. Dia kata, kalaulah aku dapat macam Qarun ni tadi, mesti seronok. Alangkah baiknya aku dapat macam Qarun kata dia. Dia miskin, tapi hatinya cenderung tu nak dunia tu. Dia nak, kalau dapatlah. Yang ni dia tak panggil zuhud sebab dia main kategori miskin. Maka orang ini dipanggil sebagai fakir. Apa beza zuhud dengan fakir? Zuhud dia mampu untuk nakkan dunia tapi dia tepis. Fakir dia nakkan dunia tapi tak mampu. Tapi hatinya cenderung nak dunia. Maka ini dipanggil fakir. Tapi ada kelebihan tak untuk orang fakir? Ada. Kata dia tiada ada ia zuhud, tetapi ada bagi fakir itu kelebihan atas yang kaya. Orang yang fakir ni, orang yang miskin ni lebih sikitlah martabatnya, darjatnya bagi orang yang kaya. Tapi bukan maksudnya orang yang kaya semua darjatnya rendah, tak, ada yang tinggi. Okey, dan disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yadkhulu fuqara'u ummatil jannata. Orang-orang yang fakir masuk ke dalam syurga daripada orang-orang yang fakir daripada umat aku ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia masuk ke dalam syurga qabla aghniyaihim bi 500 'am. Lebih dahulu daripada orang-orang yang kaya daripada umat aku ini, jaraknya 500 tahun. Jarak dia 500 tahun. Maknanya orang yang miskin, orang yang fakir, dia masuk syurga dulu berbanding dengan orang yang kaya. Jarak dia berapa lama? 500 tahun. Wallahu alam, mungkin sebab banyak kiraan hisab, nak dia hisab harta-hartanya. Sebab itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itulah yang disebutkan jarak mana syurga orang fakir masuk dulu. Itu riwayat Imam Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan beliau berkatakan hadis inilah hadis yang hasan sahih. Dan pada satu riwayat yang lain, dia kata orang-orang yang fakir itu masuk ke dalam syurga mendahului orang-orang yang kaya, beza 40 tahun pula. Ada beza 40 tahun pula, itu dalam satu riwayat yang lain. Maka ditanggung riwayat 500. Dia nak bagi tahu kenapa ada beza 500, ada beza 40 ni. Maka dia kata riwayat yang 500 tahun itu atas mendahului fakir yang zahid atas yang gemar pada dunia. Mana yang 500 tahun dulu ni ialah orang yang zuhud tapi dia meninggalkan dunia. Dia akan masuk dulu. Dia tak ada harta tapi dia masuk dulu, jaraknya 500 tahun perjalanan. Adapun yang 40 tahun itu mendahului fakir yang loba atas yang kaya. 40 tahun ni beza dengan orang yang kaya. Kenapa? 40 tahun ni ialah orang yang miskin, tak ada harta tapi dia loba dengan kekayaan. Dia nak kaya tapi tak dapat-dapat. Dia hidup miskin sajalah. Fakir yang ini jarak dia 40 tahun. Tapi fakir yang zuhud tadi ialah bezanya 500 tahun. Maksudnya masuk syurga dululah, awal. Kita ni kalau boleh biar masuk syurga paling awal, atau masuk syurga tanpa hisab, itu masuk terus, tak perlu dihisab-hisab lagi dah. Maka itu juga disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Dan bersembah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah berdoa pada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah, Allahumma ahyini miskinan, wahai Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Wa amitni miskinan, dan matikan aku juga dalam keadaan miskin. Boleh hafal doa ni tuan-tuan? Tak ada harapan. Kalau boleh biar nak kaya kan, minta miskin pula. Tuan-tuan kena faham ayat ini. Nabi ni bukan minta miskin melarat. Bukan miskin melarat. Miskin di sini ialah hidup dalam keadaan kecukupan. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan aku ni cukup semua. Ya Allah, matikan aku pun dalam keadaan mati aku yang cukup semua. Maknanya bukanlah aku ni miskin sampai melarat, minta pada orang, sampai tidur dekat tepi jabatan bawah. Itu miskin yang bukan Nabi minta. Nabi minta ini ialah hidup yang cukup. Seumpama kehidupan Nabi SAW di Mekah dan juga di Madinah. 63 tahun Nabi SAW, Nabi tak pernah merasakan kemewahan.
Pernah satu hari Rasulullah balik, bila mana Rasulullah tanya pada Aisyah, ada makanan? Makanan tak ada ya Rasulullah. Tak apa, hari ni aku puasa. Dan orang pun tanya pada Aisyah, pernah Nabi SAW kata Aisyah tak makan 3 hari. Tapi dia rasakan sebagai itu kecukupan. Sebab mereka zaman-zaman Rasulullah, zaman sahabat, mereka tak makan macam kita ni, makan kenyang, tak. Mereka makan ini hanya untuk menguatkan tubuh badannya untuk beribadat saja. Sebab itu beza. Itu sekadar-kadar kecukupan saja. Sebab itu kata Syekh Abdul Qadir, dan wafat oleh Nabi SAW pada ketika baju besinya tergadai pada sisi Yahudi kerana hutangnya sebab nafkah ahli. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi pernah gadaikan baju besi dia, baju perang dia, untuk membeli gandum kepada orang Yahudi. Sampai wafat, baju besi itu masih lagi berada pada orang Yahudi sebab nak beli gandum. Akhirnya Ali bin Abi Talib yang pergi langsaikan hutang. Dan ketahui olehmu bahawasanya fakir itu jika ada ia terpada dengan barang yang diberi akan dia, dan tiada ada ia loba pada menuntut harta, maka pangkatnya hampir daripada pangkat orang yang zahid. Kalau dia miskin tapi dia rasa qanaah, cukup dengan apa yang dia ada, maka dia pangkatnya lebih kurang sama macam zuhud tadi. Dia miskin tapi hatinya tak cenderung pada dunia, hatinya tak loba pada kekayaan, walaupun dia tak mampu untuk nak menjadi kaya. Tadi kita kata zuhud, dia mampu. Ni miskin, tak mampu, tapi hatinya tak cenderung kepada dunia, maka pangkatnya sama macam zuhud tadi. Kata Nabi, tuba liman aslama wa kana aishuhu kafafan. Beruntunglah orang-orang Islam yang mana dia hidup dalam keadaan cukup sekadar memadai sahaja. Itu riwayat Ar-Razi dari Anas, dan riwayat juga oleh Al-Qadai dan juga Asy-Syihab. Tetapi hanya senya besar pahala fakir itu jika ia sabar dan redha dan memadakan ia akan yang ada. Baik, pahala untuk fakir ini jadi besar bila mana ada sabar, bila mana ada redha, bila mana ada qanaah, cukup merasakan memadai sahaja. Dan bermula sabar atas kepapaan itu adalah ia permulaan bagi zuhud. Daripada zuhud inilah nanti akan adanya sabar. Faham maksudnya? Dari pertama tadi kita bincang bab sifat mahmudah yang pertama, bab taubat. Macam mana daripada taubat itu nak datangkan dia dengan adanya sifat mahmudah yang kedua, iaitu al-khauf. Itu takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada al-khauf itulah munculnya zuhud, dan bagaimana daripada situasi zuhud ini nak kekal dan istiqamah, mesti ada sabar. Dan sabar ni dia nak bincang bila? Dia bincang muka surat sebelahnya, iaitulah dan tiada sempurna zuhud dan lainnya melainkan dengan sabar, maka hendaklah menyebut hamba ini Syekh Abdul Qadir Al-Mandili akan bab sabar, kemudian daripada bab zuhud. Maknanya dia akan sebut cerita sabar ni bila tajuk yang akan datang, sebab dia ada kaitan. Sebab nak zuhud ni dia mesti ada kesabaran. Kalau zuhud tak ada kesabaran, maka zuhud dia mungkin sehari dua saja, besok dia jadi seperti biasa balik. Tapi bila dia ada sabar, maka zuhud dia akan maintain istiqamah kekal sehinggalah dia diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah sifat mahmudah yang keempat kita akan bincang pada kuliah akan datang, iaitu pada menyatakan sabar. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami menadah tangan mohon kepadamu ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa pasangan dan anak-anak kami, dosa kaum kerabat kami, dosa kaum muslimin dan muslimat sekalian ya Allah. Ya Allah, matikan kami dengan mati yang baik, jangan matikan kami dengan mati yang tidak baik. Kurniakan kematian buat kami dengan kalimah la ilaha illallah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.